Assalamualaikum. Nama saya Nur Uzman Nabila binti Samsudin. Nombor metik 13 DTK 21F2005. Hari ini saya akan menerangkan tentang tajuk tugasan projek, iaitu membuat analisa dan ulasan isu perpaduan nasional daripada plot cerita filem iklan RHB Hari Kebangsaan 2022, iaitu Teguh Bersama. Objektif bagi projek ini ialah yang pertama, mengenal pasti isu-isu perpaduan dalam filem Teguh Bersama. Yang kedua, mengenal pasti keprihatinan sosial dalam filem Teguh Bersama. Yang ketiga, mengenal pasti cabaran kelestarian perpaduan dalam filem Teguh Bersama. Yang keempat, mengenal pasti digitalisasi membantu perpaduan. Yang kelima, memberi cadangan dan idea baharu terhadap isu perpaduan di Malaysia. Iklan ini telah diserahkan pada 8 Ogos 2022 oleh pihak RHB Band bagi Hari Kebangsaan 2022 yang bertajuk Teguh Bersama. Filem ini berkisahkan tentang dua orang pelajar sekolah yang berbeza bangsa secara sukarela menawarkan diri untuk memimpin projek istimewa Hari Kebangsaan. Namun mereka berdua tidak bersefahaman. Apa yang berlaku sebagai projek yang harmoni dan bekerjasama bertukar menjadi satu bencana perselisihan pendapat secara lisan dan juga pertengkaran fizikal. Walau bagaimanapun, apa yang memecah belahkan pelajar dengan cepat menjadi apa yang menentukan mereka pada akhirnya. Isu pertama ialah berganding bahu serta bersikap terbuka dalam perpaduan. Ketangan isu daripada babak ini ialah setelah hujan reda, kumpulan murid itu dengan begitu bersemangat bergabung tenaga semula. Mereka semua berganding bahu untuk menyiapkan projek pada hari tersebut. Ulasan kendiri dan cadangan idea baharu ialah, itulah kata orang, perbezaan pendapat sering menjadi punca perbalahan sesama kita, namun tidak semestinya menjadikan faktor permusuhan. Kita seharusnya berfikiran terbuka dalam menerima pendapat orang lain. Di akhir filem ini, cadangan saya berkaitan isu ini adalah pengarah filem harus menyiapkan penggalakan tugasan atau kumpulan dalam pelbagai kaum ketika menyelesaikan sesuatu projek. Ini dapat merapatkan silaturahim antara kaum serta menjamin perpaduan kaum di Malaysia. Isu kedua ialah keprihatinan antara kumpulan. Selepas daripada pergaduhan antara Nazi dan Limeh, hujan lebat secara tiba-tiba menyebabkan kerosakan pada projek mereka. Pada mulanya hanya mereka berdua sahaja membersih dan mengemas peralatan di kawasan tersebut. Kemudian tiba-tiba semua ahli kumpulan datang bekerjasama membantu ketua mereka. Pada pendapat saya, tiada halangan atau bantahan daripada mana-mana organisasi daripada semua kaum menghalang untuk bekerjasama. Cadangan saya ialah pihak sekolah mestilah memperbanyakkan program antara murid yang boleh menyatupadukan perpaduan antara kaum. Isu yang ketiga ialah tiada persefahaman antara kaum. Dua orang pelajar yang saling tidak suka antara satu sama lain secara tidak sengaja menawarkan diri untuk menjadi ketua dalam memimpin projek istimewa yang dianjurkan oleh guru mereka. Pada pendapat saya, tiada persefahaman antara kaum ini tidak perlu ada dalam kalangan diri setiap murid, kerana ini akan meruntuhkan perpaduan antara mereka. Kerajaan perlu mencegah antara kaum supaya tidak terjadi lagi peristiwa 13 Mei. Kita semua bukan sahaja perlu muhasabah diri pada setiap masa. Lebih penting lagi ialah kita hendaklah memastikan ia tidak berulang lagi dengan menentukan hubungan etnik sentiasa baik. Cadangan saya ialah pendekatan integrasi menjadi tunjang agenda perpaduan negara, membolehkan masyarakat berbilang bangsa dan agama hidup bersama-sama dalam suasana harmoni di samping mengekalkan identiti dan ciri bangsa masing-masing. Isu yang keempat ialah memberi mesej kepada penonton bahawa walaupun berbeza pendapat, murid boleh bekerjasama menyiapkan projek mereka. Walaupun menghadapi pelbagai cabaran, dua kumpulan itu dapat menyiapkan projek mereka pada masa yang ditetapkan. Pada pendapat saya, perpaduan kaum adalah elemen penting dan harus diberi perhatian kerana memupukkan hubungan etnik antara masyarakat adalah amat penting bagi negara kita yang bermasyarakat majmuk serta menjamin kestabilan ekonomi dan politik negara. Isu yang kelima ialah cadangan dan idea baharu yang terdapat dalam filem ini.
Keseluruhan dari filem ini kita dapat lihat pelbagai sikap-sikap perpaduan yang terdapat dalam filem eksperimen ini. Sebagaimana yang kita tahu, filem eksperimen ini bertujuan untuk memerhati semangat Malaysia tentang sejauh mana mereka akan menolong antara satu sama lain untuk melihat perpaduan dan keprihatinan antara mereka. Saya bangga menjadi rakyat Malaysia kerana Malaysia mempunyai tahap perpaduan dan keprihatinan yang tinggi dalam masyarakat sekeliling. Hal ini adalah salah satu simbolik dan kelebihan bagi negara kita yang tiada di tempat lain. Oleh itu, saya mencadangkan semua rakyat Malaysia supaya lebih menitik beratkan lagi tentang isu perpaduan dan keprihatinan dalam masyarakat negara Malaysia agar kestabilan dan kesejahteraan negara dapat dikekalkan. Persefahaman dalam kalangan pemimpin juga amat penting kerana melaluinya rakyat akan dapat isyarat yang jelas mengharmonikan hubungan Malaysia berbilang bangsa dan budaya di negara ini adalah tanggungjawab semua warga negara. Kesimpulan daripada filem ini adalah gambaran luar biasa semangat Malaysia dan kepercayaan tentang teguh bersama. Didikan sewajarnya diberikan kepada mereka sejak kecil lagi dalam menghormati orang lain, terutama sekali dalam perbezaan kaum. Ini dapat membuka minda anak-anak untuk mengenali kepelbagaian kaum yang ada di Malaysia agar keharmonian lebih terjamin. Hidup di negara berbilang kaum, budaya dan demokrasi ini tidak dapat dielakkan bahawa kita mendapati diri kita tidak bersetuju antara satu sama lain dari semasa ke semasa. Tetapi pada penghujung hari, kita semua mahukan yang terbaik untuk Malaysia kerana ia adalah rumah yang kita kongsi. Sedangkan saya bagi penambahbaikan untuk filem iklan ini secara keseluruhan adalah mempelbagaikan lagi cara atasi masalah yang sering berlaku dalam masyarakat hari ini serta komunikasi yang baik dalam penjelasan.